Um, jadi selamat sejahtera kepada semua pelajar. Jadi pada sesi ini kita akan belajar tentang kelapa sawit serta kepentingannya kepada pembangunan negara. Baik, jadi statistik telah menganggar statistik daripada Lembaga Minyak Kelapa Sawit Malaysia telah menganggar bahawa minyak kelapa sawit dihasilkan oleh Malaysia pada tahun 2011 adalah sebanyak 18.9 juta tan, ya. Dan ia adalah merupakan pengeluar kelapa sawit kedua terbesar dunia. Malaysia merupakan pengeluar kelapa sawit kedua terbesar dunia dan telah diekspor ke negara-negara ini, ya, negara China, Eropah, Pakistan, Amerika Syarikat dan juga India. Buah kelapa sawit dia berbentuk bujur 3 cm hingga 5 cm. Apabila masak, dia berwarna perang kemerah-merahan. Jadi terdapat 3 bahagian utama dalam buah kelapa sawit, iaitu sabut, mesokarpa, tempurung, endokarp dan isirung ataupun kernel, ya. Baik, jadi terdapat 5 proses utama pengekstrakan minyak kelapa sawit, iaitu pensterilan, penanggalan, pencernaan, pengekstrakan dan penulinan. Okey, yang pertama, pensterilan. Tanaman kelapa sawit disteril terlebih dahulu dengan menggunakan steam. Jadi seperti mana yang kita ketahui, steam ni dia mempunyai suhu yang tinggi, ya, dan boleh membunuh mikroorganisma seperti bakteria dan kulat, okey. Dan juga parasit-parasit yang lain, okey. Selain daripada itu, steam ini juga boleh melembutkan buah kelapa sawit. Seterusnya, proses penanggalan, di mana tandan buah dipisahkan daripada buah dan buah yang terpisah dibawa ke mesin pencerna. Baik, pencernaan buah kelapa sawit dimulakan apabila kelapa sawit dihancurkan dan dicernakan oleh mesin pencerna. Jadi, bila-bila yang tajam dalam mesin itu boleh memisahkan bahagian sabut dengan isirung. Setelah itu, minyak kelapa sawit melalui proses pengekstrakan, diekstrak, okey, daripada sabut, ya, melalui mesin penekan hidrolik. Jadi minyak yang dihasilkan seterusnya disalurkan ke dalam bekas tangki minyak mentah dan tempurung dan isirung dipecahkan untuk mendapatkan minyak isirung. Jadi minyak isirung tu minyak orang bilang biji. Seterusnya proses penulinan, yaitu minyak kelapa sawit mentah mengandungi air, bahan serat, bahan sampingan yang perlu dituras dan dirawat, ya, dan menggunakan asid fosforik. Jadi steam dialirkan melalui minyak untuk membuang asid. Dan seterusnya minyak dialirkan melalui karbon terektif untuk menyingkirkan warna. Setelah itu minyak mentah isirung ini ditulinkan dan melalui proses penurasan dan pemendapan. Baik, seterusnya sekarang kita belajar kegunaan minyak kelapa sawit. Baik, buah kelapa sawit akan menghasilkan 3 bahan utama, yaitu minyak kelapa sawit, minyak isirung sawit, dan isirung. Jadi minyak kelapa sawit yang diproses pada suhu rendah 20 derajat Celsius lebih tepu digunakan untuk membuat margarin, minyak masak dan bahan farmaceutical, ais krim, penyediaan krema bukan tenusu. Okey, hanya ada satu M di sini, ya, krema bukan tenusu, dan bahan-bahan makanan lain seperti lilin, sabun, grease, minyak pelincir, bahan pencuci, kosmetik dan biodiesel.
Baik, jadi terdapat beberapa bahan berkhasiat dalam minyak kelapa sawit. Yang pertama ialah asid linolik atau omega 6, vitamin A, vitamin E, dan bahan antioksida. Jadi ada bahan-bahan antioksida dalam minyak kelapa sawit. Jadi ini adalah salah satu ini adalah contoh aktiviti penyelidikan dan pembangunan tempatan minyak kelapa sawit yang telah dijalankan, dan memang banyak lagi program penyelidikan yang sedang dijalankan berkenaan dengan minyak kelapa sawit. Jadi itu sahaja untuk subtopik penggunaan minyak kelapa sawit, dan saya harap pelajar-pelajar semua dapat memahami apa yang telah disampaikan, dan selamat maju jaya.